Selamat pagi dan salam sejahtera. Kami dari Kumpulan Warisan Integriti ingin membentangkan tajuk jenayah Kuala Putih di bawah skim Ponzi. Terlebih dahulu, saya ingin memperkenalkan ahli kumpulan saya, iaitu saya, Subasri anak perempuan Subramania, Nur Afika Syuhada binti Abdul Rahim, Nur Syafiqah binti Abdul Aziz, Rabia Al-Adawiyah binti Muhammad Al-Fino, Nur Farahanis binti Hud, Aina Atirah binti Muhammad Ismail dan Sharon Lavinia Abraham, anak perempuan Abraham Lincoln. Kajian kes ini merangkumi latar belakang kajian kes, kesalahan dan hukuman, kesan kepada individu, keluarga, organisasi dan negara, pengajaran yang boleh dipelajari dan juga cadangan dan cara penyelesaian. Kajian kes kami pada pagi ini ialah tentang Raja Nur Asmah Raja Harun. Latar belakang Raja Nur Asmah Raja Harun ialah dia seorang ahli perniagaan wanita yang berumur 48 tahun. Dia mempunyai 54 pertuduhan menipu, menjalankan perkhidmatan pasaran modal tanpa lesen dan terlibat dalam aktiviti pengubahan wang haram. Dan juga dia didakwa menggunakan satu skim untuk menipu para pelabur di pejabatnya, FX Capital Consultant M. Sendirian Berhad dan juga FX Consultant Bandar Rawang Mutiara 1 Rawang. Dia juga didakwa berdagang dalam kontrak niaga hadapan bagi pihak pelabur dengan bertindak sebagai broker tanpa lesen yang sah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nur Syafiqah binti Abdul Aziz dan saya akan menyambung bahagian kesalahan dan hukuman. Pesalah iaitu Raja Nur Asmah telah didakwa atas penipuan terhadap 4,200 pelabur lebih 100 juta ringgit antara Februari 2007 dan Mei 2008 dengan alasan wang itu akan dilaburkan dalam pasaran minyak sawit mentah. Dalam kes ini, dia didakwa di bawah Seksyen 83A Akta Perindustrian Niaga Hadapan 1993 dan Seksyen 206A Akta Pasaran Modal dan Perkhidmatan 2007 yang memperuntukkan hukuman denda minimum 1 juta ringgit dan penjara tidak melebihi 10 tahun. Pada 17 Disember 2008, dengan menipu pelabur syarikat dan berdagang dalam kontrak niaga hadapan tanpa lesen antara 7 Mei 2007 dan 27 September 2007 dan antara 28 September 2007 dan Mei 2008 di bawah Akta Perindustrian Niaga Akta Hadapan dan Akta Pasaran Modal dan Perkhidmatan 2007. Pertuduhan tambahan dibuat di bawah Akta Pencegahan Pengubahan Wang Haram, Pencegahan Pembiayaan Keganasan dan Hasil daripada Aktiviti 2001 Amlat FA kerana menerima, memiliki dan menggunakan wang yang diperoleh daripada skim tersebut. Responden telah didakwa dan mengaku bersalah atas kesalahan pengubahan wang haram hartanah bernilai lebih 8 juta ringgit yang merupakan sebahagian daripada skim Ponzi 100 juta ringgit anjuran syarikat FX Capital milik responden telah dirampas untuk dilucutkan oleh Kerajaan Malaysia. Dia juga disabitkan kesalahan dan dijatuhi hukuman penjara 5 tahun bagi setiap 4 pertuduhan yang dijalankan secara serentak serta denda 5 juta ringgit jika gagal penjara 6 bulan. Bagi pertuduhan di bawah Akta Pencegahan Pengubahan Wang Haram, dia dijatuhi hukuman penjara 2 tahun kerana setiap satu daripada 50 pertuduhan yang dijalankan secara serentak tetapi berturut-turut selepas penjara 5 tahun. Secara keseluruhan, Raja Nur Asmah terpaksa menjalani hukuman penjara selama 7 tahun. Dia juga turut membayar penalti sebanyak RM7,528,290.29. Nilai penalti tersebut merupakan jumlah wang para pelabur yang tidak dapat diperolehi kembali. Sekian dari saya serahkan kepada rakan saya yang seterusnya.
Selamat sejahtera saya ucapkan. Nama saya Sharon Lavinia Abraham. Saya akan meneruskan pembentangan dengan membentangkan kesan kepada individu yang berpunca daripada kegiatan rasuah. Saya akan gunakan singkatan nama Raja Nur Azma sebagai RNA. Yang pertama ialah mencemarkan maruah diri dan nama baik yang diperolehi. RNA mempunyai nama baiknya yang tersendiri dan akibat kegiatan penipuan skim rasuah ini, RNA telah mencemarkan nama baiknya. Yang kedua pula, RNA telah dilucutkan jawatan yang dipegang sebagai pengarah FX Capital Consultant dan FX Consultant akibat rasuah ini. Kesan kepada individu yang ketiga adalah RNA tidak mendapat kepercayaan daripada orang lain kerana nama baik RNA telah tercemar dan kepercayaan orang lain pada RNA juga telah dimusnahkan akibat daripada rasuah ini. Sekarang kita lihat pula kesan kepada keluarga akibat isu rasuah. Yang pertama, maruah keluarga tercemar kerana nama baik keluarga RNA tidak lagi dijaga oleh RNA. Kesan kedua pula, keharmonian keluarga terjejas. Ini merupakan satu isu yang lazim berlaku akibat rasuah dan ini juga boleh menyebabkan punca perceraian atau perpisahan keluarga. Yang ketiga adalah RNA telah hilangkan kepercayaan daripada sanak saudara dan jiran-jiran. RNA tidak akan dihormati lagi seperti yang dulu akibat rasuah ini. Kesan kepada organisasi pula, yang pertama, rasuah akan melahirkan pegawai yang tidak amanah. Orang lain juga boleh mencontohi jejak langkah negatif RNA untuk menipu menggunakan skim Ponzi. Yang kedua ialah, rasuah boleh melumpuhkan fungsi perjalanan sesuatu organisasi. Contohnya, kegiatan RNA akan melumpuhkan sistem organisasi di syarikat yang dia telah bekerja atau di syarikat yang dia sedang bekerja semasa ditangkap. Kesan organisasi yang ketiga ialah, maruah agensi pelaburan berlesen yang lain juga boleh merosot akibat orang awam yang melabur wang di agensi pelaburan yang tidak berlesen seperti agensi RNA yang menipu wang orang awam dengan skim Ponzi dia. Yang terakhir, kita akan lihat pula kesan kepada negara. Yang pertama, rasuah akan menyebabkan pentadbiran negara menjadi lemah akibat pembocoran wang yang berlaku kesan daripada skim Ponzi RNA. Yang kedua ialah menjejaskan imej dan kredibiliti negara. Negara lain yang mendengar tentang isu RNA ini akan memandang rendah pada negara kita Malaysia. Kesan yang terakhir pula, ini akan mengurangkan kepercayaan rakyat terhadap pentadbiran negara. Rakyat tidak lagi akan percaya terhadap pentadbiran negara dan berasa takut untuk melabur wang yang mereka ada yang akan menjejaskan pertumbuhan ekonomi menjadi perlahan. Itu sahaja daripada saya. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Aina Atira dan saya akan sambung untuk membentangkan tentang pengajaran daripada ni. Pengajaran pertama ialah ingatlah orang tersayang dan jangan sesekali musnahkan harapan mereka dengan terlibat dengan pelaburan yang tidak betul ini. Yang kedua, jangan mudah terpedaya dengan sebarang janji skim pelaburan kerana kebanyakan pelaburan sekarang ni perlu diselidiki dengan lebih terperinci. Yang ketiga, pastikan pelaburan dibuat secara terus dan ia perlulah berkonsepkan pertukaran barangan dengan tunai secara serentak ni bagi mengelakkan sebarang kemungkinan untuk berlakunya penipuan lah. Seterusnya, untuk cadangan dan penyelesaian, pertama sekali, kolaborasi antara pihak berkuasa, contohnya Bank Negara Malaysia dan PDRM serta media tempatan dalam mengadakan program jelajah berkala ni untuk menyedarkan rakyat tentang bahaya penipuan skim Ponzi. Yang kedua, wujudkan satu unit khas yang mengandungi wakil pelbagai agensi penguatkuasa ni bagi memerangi jenayah Kuala Putih inilah. Yang ketiga, minta maklumat bertulis dan terperinci mengenai syarikat, sebarang jaminan, waranti ataupun tekan bayaran balik perlulah dibuat secara bertulis kerana bagi mengelakkan berlakunya penipuan lah bila kita melakukan semuanya secara bertulis. Yang keempat ialah selidik broker, penasihat kewangan, syarikat pembrokeran dan firma penasihat pelaburan yang menggunakan portal Bank Negara Malaysia. Baik, ini merupakan rujukan bagi kes kajian ini dan sekian, terima kasih.